Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Filipina sifatkan rundingan antara ASEAN dan China mengenai kod tata laku COC bagi Laut China Selatan SCS sukar. Ia susulan perbincangan mengenainya melibatkan 11 negara dan bukan hanya antara dua pihak semata-mata. Perkara itu didedahkan Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Enrique Manalo. Jelasnya COC bertujuan mewujudkan asas kerjasama demi mengekalkan keamanan dan kestabilan di SCS. Dalam perkembangan lain, China sedia bekerjasama dengan New Zealand dalam usaha mempromosi perkongsian strategik komprehensif yang stabil. Demikian dinyatakan Presiden Xi Jinping ketika menerima kunjungan Perdana Menteri New Zealand Chris Hipkins. Jelas Jinping, Beijing dan Wellington perlu menggalakkan liberalisasi dan kemudahan dalam perdagangan dan pelaburan kedua-dua negara selain menyediakan persekitaran perniagaan yang lebih baik untuk perusahaan melabur dan beroperasi di negara masing-masing. Presiden Jinping pada masa sama turut menerima kunjungan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley. Banjir yang melanda wilayah Assam, India setakat ini telah meragut 2 nyawa. Lebih 150,000 penduduk pula terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Menurut pihak berkuasa, sebahagian besar wilayah tersebut tenggelam selain berlaku runtuhan tanah memaksa orang ramai berpindah ke pusat perlindungan sementara. Musim hujan lebat berlaku setiap tahun di Assam menyebabkan Sungai Brahmaputra melimpah menenggelamkan perkampungan berhampiran. Serpihan kapal selam Titan yang meletup mengorbankan 5 orang ketika dalam perjalanan menjelajah bangkai kapal Titanic telah dibawa ke darat. Ia dikumpul atas kapal Horizon Arctic sebelum dipindahkan ke sebuah truk di pelabuhan St. John, Newfoundland. Lebih banyak maklumat dijangka dapat diperoleh daripada serpihan tersebut. Bagaimanapun, tiada maklumat lanjut ke mana serpihan itu akan dibawa. Seorang lelaki yang melancarkan serangan di hadapan Konsulat Amerika Syarikat di Jeddah, Arab Saudi terbunuh selepas berbalas tembak dengan pengawal keselamatan. Menurut polis, salah seorang pengawal keselamatan warga Nepal turut terkorban akibat cedera parah. Penyerang menghentikan kenderaan di luar bangunan konsulat sebelum keluar dan melepaskan tembakan. Serangan berlaku ketika kira-kira 1.8 juta umat Islam sedang menunaikan ibadah haji di Mekah, 70 km dari Jeddah. Amerika Syarikat berisiko alami kemelesetan ekonomi dalam tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang. Ia berikutan ekonomi negara itu menyerap sepenuhnya kenaikan kadar faedah. Dua petunjuk utama membawa ke arah unjuran tersebut adalah Indeks Ekonomi Utama Lembaga Persidangan Amerika dan bentuk keluk hasil perbendaharaan Amerika. Perkara itu didedahkan dalam laporan prospek pertengahan tahun 2023 East Spring Investment. Pengurus portfolio syarikat pengurusan aset Prudential Nupur Gupta berkata, situasi kini semakin hampir kepada penghujung kitaran pengukuhan Kitab Persekutuan Amerika. 11 orang terbunuh dengan 56 lagi cedera dalam serangan peluru berpandu mengenai sebuah restoran terkenal di timur Ukraine. 3 daripada mangsa terkorban merupakan kanak-kanak. Pihak berkuasa Ukraine mendakwa Rusia bertanggungjawab atas serangan tersebut. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov bagaimanapun menyangkal tuduhan itu sekeras-kerasnya. Beliau sebaliknya menegaskan Moskow hanya menyasarkan objek atau kemudahan berkaitan ketenteraan. Negara-negara anggota Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO bimbang keberadaan kumpulan tentera upahan Wagner di Belarus. Ia susulan Moskow mengusir ketua kumpulan itu, Yevgeny Prigozhin dan sebahagian besar tenteranya ke negara tersebut kerana memberontak. Kebimbangan tersebut disuarakan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius ketika melawat Pentagon semalam. Arsenal menandatangani pemain tengah Jerman Kai Havertz dari Chelsea dengan kontrak jangka panjang. Kedua-dua kelab tidak mendedahkan bayaran perpindahan. Namun media Britain melaporkan pasukan kendalian Mikel Arteta itu membayar Chelsea 65 juta pound. Havertz ialah pemain pertama yang dibeli Arsenal pada musim panas. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.